لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kuliah duha kita pada kali ini kita akan menghuraikan satu surah di dalam Al-Quran, surah yang pendek, yaitu surah Ad-Duha. Surah ini merupakan surah yang ke-93 di dalam susunan mushaf dan merupakan surah Makkiyah, yaitu surah yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika baginda berada di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, ya, demi waktu duha. Waw di sini adalah waw al-qasam, iaitu waw sumpah. Maka dengan sebab itu diterjemahkan dengan demi. Ad-duha iaitu waktu duha. Kata ulama dalam tafsir, di antaranya dalam tafsir Al-Jalalain ditafsirkan ad-duha ai awalun nahar, yakni waktu di awal siang, atau kulluhu. Namun ada juga mufassir yang mentafsirkan ad-duha dengan makna an-nahar kulluhu, siang itu keseluruhannya. Wad-duha, demi waktu duha. Ya, sebagaimana kita sedia maklum bahawa waktu duha ini adalah di antara waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu ada ibadat yang khusus yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika duha, iaitulah sembahyang sunat duha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa awsani khalili thalasan, khalili, teman setiaku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsani, telah memberi wasiat ataupun telah memesan kepadaku salasan, 3 perkara, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu rakaat duha, 2 rakaat duha. Nabi pesan kepada dia, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi telah memesan kepadanya supaya memelihara 3 ibadat sunat. Yang pertama 2 rakaat solat duha, wa siyamu salasati ayyam, yang kedua berpuasa 3 hari pada setiap bulan, dan yang ketiga sebelum aku tidur, Nabi pesan kepada dia, kata Abu Hurairah, sebelum an utira qabla an arqud, sebelum aku tidur, Nabi pesan supaya aku menunaikan solat witir. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam. Dan malam, dan demi malam. Al-lail, malam. Idza saja, idza apabila, saja telah sunyi sepi ataupun gelap. Dalam tafsir Al-Jalalain ditafsirkan saja ay ghatta bi zalamihi aw sakana, menutupi dengan kegelapannya, ataupun sakana, yakni telah tenang ataupun sunyi sepi. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi sepi ataupun apabila telah gelap.
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah meninggalkanmu wahai Muhammad Tuhanmu, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, dan tidak pula dia membenci ataupun memarahi kamu. Ini kata ulama dalam tafsir ayat ini merupakan jawabul qasam, jawab sumpah. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka di sana ada sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam sumpahnya. Penegasan Allah dalam sumpah itulah disebut sebagai jawabul qasam, jawab kepada sumpah. Di sini ada 4 jawab sumpah, ada 4. 2 berbentuk penafian dan yang 2 lagi berbentuk pengisbatan. Penafian yang pertama, demi waktu duha dan demi waktu malam, aku ingin menegaskan, kata Allah, yang pertama, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, aku sekali-kali tidak akan memarahi ataupun itu jawabul qasam dalam bentuk penafian. Adapun dalam bentuk pengisbatan, ada 2 lagi selepas ini, iaitu aku akan kurniakan nikmat akhirat kepada kamu, ataupun aku akan berikan kepada kamu kesudahan lebih baik daripada nikmat dunia ataupun kehidupan sementara di dunia ini. Dan yang kedua, isbat yang kedua, iaitu aku akan berikan kepadamu bermacam-macam kurniaan sehingga kamu akan redha. Termasuklah kurniaan yang kamu sangat-sangat harapkan untuk umat kamu, yakni syafaat yang dapat kamu berikan kepada mereka di akhirat. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi sepi ataupun apabila telah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad akan Tuhan kamu, yakni Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu, wa ma qala, dan Tuhan kamu tidak akan membenci kamu, tidak membenci kamu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebegini? Karena di sana ada kisah di sebalik ayat ini. Ada 2 kisah yang direkodkan oleh para ulama dalam tafsir. Yang pertama, diriwayatkan bahawa wahyu telah terhenti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Lalu orang-orang musyrikin berkata, ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah meninggalkan kamu dan dia telah benci kepada kamu, sebab itu dia tidak lagi menurunkan wahyu kepada kamu. Lalu turunlah surah ini dan menafikan apa yang mereka dakwa, di mana Allah Ta'ala menyebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sebagaimana yang mereka sebut wahai Muhammad, bahawa Tuhan kamu telah meninggalkan kamu dan membenci kamu. Sebaliknya, Tuhan kamu sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, karena kamu adalah manusia pilihannya, yang telah dipilih untuk menjadi Rasul akhir zaman dan juga untuk menyampaikan wahyu kepada sekalian manusia di akhir zaman. Apatah lagi untuk dia membenci kamu. Dan kisah yang kedua, iaitu ada seorang perempuan apabila Nabi telah ditimpa dengan sakit selama 2 atau 3 hari. Ada seorang perempuan yang sangat benci kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi, lalu dia kata, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku sangat menginginkan bahawa syaitan yang datang kepada kamu, dia akan meninggalkan kamu. Lam arahu qurbaka lailataini aw salasan,
aku tidak melihat dia datang kepada kamu 2 atau 3 hari ini. Fa anzalallah, maksud perempuan tadi syaitan. Aku mengharapkan agar syaitan kamu meninggalkan kamu. Maksud dia adalah Jibril. Jibril, mana syaitan yang datang kepada kaum bawa wahyu, kata dia itu dakwaan dia. Kerana dia sangat benci kepada Nabi SAW, maka sekaligus dia membenci malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi. Maka dia manggil wal-'ayazubillah, dia manggil Jibril dengan syaitan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Allah menurunkan ayat ini bahwasanya sakit itu biasa. Tidak makna apabila kamu sakit bermakna Allah meninggalkan kamu. Tidak sebagaimana yang didakwa oleh perempuan tadi. Kata ulama dalam tafsir, wal mar'ah fil hadis hiya al-'awra imra'atu Abi Lahab wa tud'a Ummu Jamil. Perempuan yang bermulut celupar tadi namanya ialah al-'awra, iaitu isteri Abu Lahab, dan dia dipanggil juga dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan sungguhnya kehidupan akhirat, khairun, lebih baik bagimu wahai Muhammad, minal ula, daripada kehidupan di dunia ini. Dan sebagian ulama mentafsirkan walal akhiratu dengan makna kesudahan. Kesudahan, sesungguhnya benar-benar sesungguhnya kesudahan akan menjadi lebih baik bagi kamu wahai Muhammad daripada yang permulaan. Al-ula makna permulaan. Jadi ada 2 makna di sini. Akhirat, sekarang ini kamu menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesukaran. Kamu menerima berbagai-bagai ancaman dan cabaran daripada orang-orang musyrik dalam dakwah kamu. Kehidupan kamu Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dalam kehidupan yang miskin ataupun sederhana, kerana Allah akan memberikan untuk kamu kehidupan yang lebih baik di akhirat. Tafsiran yang kedua pula, walal akhiratu, kesudahan bagi kamu, bagi dakwah kamu akan menjadi lebih baik daripada permulaan dakwah kamu. Permulaan dakwah kamu menerima cabaran demi cabaran, tetapi kesudahan bagi dakwah kamu adalah an-nasr wal fath, al-fath wal nasr, kemenangan dan juga pembukaan Mekah. Sebab itu kata ulama dalam tafsir, la tazalu tatazayadu quwwatun, berterusan kekuatan bertambah kepada Nabi. Karena Ta'ala wa'adahu bi'annahu, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayuziduhu kulla yaumin, bahawasanya dia, yakni Allah, akan menambahkan kepada baginda pada setiap hari izzan ila izzihi, kemuliaan yang baru di samping kemuliaan yang sedia ada. Jadi kita pun samalah tuan-tuan dan puan sekalian, jika kita pegang teguh dengan agama Allah, insya-Allah kehidupan kita akan bertambah baik daripada masa ke semasa. Terutama sekali pada saat ini kita telah dilanda dengan musibah dan dengan ujian Allah. Marilah kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah agar pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita akan semakin banyak dan juga semakin bertambah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya kelak akan memberikan kurnia kepadamu Tuhanmu, fatarda, sehingga kamu akan menjadi puas terhadapnya. Jadi kelak Tuhanmu akan memberikan berbagai kurnia kepada kamu sehingga kamu redha, sehingga kamu puas. Di sini ada 2 tafsiran daripada ulama. Dalam tafsir Al-Jalalain
Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dan begitu juga dalam tafsir An-Nasafi, kurniaan ini merujuk kepada akhirat. Kelak di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kurniaan yang banyak untuk kamu. Namun ada juga mufassir yang mentafsirkan kurniaan di sini bukan saja terhad kepada kurniaan di akhirat, malah kurniaan yang merangkumi tiga aspek. Yang pertama, kurniaan kepada diri baginda itu sendiri. Yang kedua, kurniaan kepada baginda di dunia ini. Yang ketiga, kurniaan untuk baginda di akhirat. Yang pertama, kurniaan kepada diri baginda, iaitu Allah mengurniakan kepada baginda kamalun nafs, kesempurnaan jiwa, wa ulumil awwalin wal akhirin. Allah mengurniakan kepada baginda ini dunia, kurniaan di dunia kepada diri dalam bentuk kurniaan kepada diri, iaitu Allah menjadikan baginda sebagai menjadikan baginda dengan kesempurnaan jiwa, dan juga Allah mengangkat martabat baginda sebagai khatamin nabiyyin, manusia yang dipilih untuk dipilih sebagai penutup sekalian nabi. Yang kedua, kurniaan untuk agama baginda di dunia ini, iaitu Allah akan memenangkan Islam. Agama yang dibawa oleh baginda sejak dunia lagi, Allah Ta'ala tunjukkan kurniaan dan ni'mat untuk agama itu, iaitu Allah akan memenangkan agama Islam di dunia ini. Allah akan meninggikan Islam, dan juga Allah akan mentakdirkan Islam tersebar ke seluruh dunia, bermula daripada Madinah, kemudian Mekah dibuka, ditawan, sehinggalah seluruh tanah Arab berada dalam kekuasaan, di bawah kekuasaan Rasulullah, dan seterusnya melebar ke seluruh dunia. Kemudian kurniaan di akhirat pula, Nabi Muhammad SAW, Allah akan berikan kepadanya pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Kemudian maqam al-wasilah, maqam mahmudah, kemudian maqam asy-syafa'ah. Ini yang paling diminta oleh Nabi, di mana diceritakan dalam tafsir, apabila Allah Ta'ala menyebutkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya kelak Tuhanmu akan memberikan kurnia kepada kamu, fatarda, sehingga kamu reda. Lalu Nabi berkata, ya Allah, aku tidak akan puas sehingga kamu puas. Aku tidak akan puas selagi ataupun selama akan ada umatku yang akan masuk neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Nabi SAW satu kurniaan yang sangat besar untuk umatnya, iaitu asy-syafa'ah. Baginda boleh memberi syafaat tanpa had kepada mana-mana umatnya. Jadi sebab itu dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, Nabi SAW menyebutkan syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku aku simpan untuk orang-orang yang berdosa besar ataupun orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia, yakni Allah ataupun Tuhanmu, bukankah Tuhanmu telah mendapati kamu yatiman dahulunya sebagai anak yatim, fa'awa, lalu dia memberi perlindungan kepada kamu. Nabi lahir sebagai seorang yatim. Sebelum beliau dilahirkan, bapaknya telah pun kembali ke rahmatullah. Kemudian setelah beberapa tahun hidup dengan ibu pula kembali ke rahmatullah. Tinggallah baginda dengan datuk, sempat lebih kurang 2 tahun tinggal dengan datuk pula meninggal. Akhirnya Nabi SAW tinggal bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib.
yang merupakan seorang yang miskin. Walaupun begitu, Nabi dapat membesar dengan baik. Kita semua sedia maklum bahwasanya anak yatim, dan banyak anak-anak yatim yang tak terbela, yang menyebabkan mereka bukan saja tak terbela dari segi makan, minum, pakai, tempat tinggal dan sebagainya, terabai dari segi pendidikan dan sebagainya, menyebabkan mereka menjadi kanak-kanak yang nakal, yang liar. Tapi Nabi SAW walaupun lahir dalam keadaan yatim, dia dipelihara, dijaga oleh Allah, pertumbuhan fizikalnya, pertumbuhan rohaninya, dan dia diselamatkan Allah daripada terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sihat, walaupun baginda hidup dilingkungi dengan budaya-budaya dalam masyarakat jahiliyah. Wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapati kamu dhalan, tercari-cari. Di sini ditafsirkan bingung, tercari-cari syariat yang benar. Fahada, lalu dia memberi hidayah, petunjuk kepada kamu kepada syariat yang benar itu. Dhalan di sini jangan ditafsirkan sebagai sesat, kerana Nabi SAW, bukan sahaja Nabi Muhammad, malah semua Nabi yang tidak pernah berada dalam situasi sesat walaupun satu saat. Maka dipelihara oleh Allah sejak daripada kecil. Dalam bahasa Arab, bila kita kehilangan sesuatu pun kita disebut dhalla. Yang dhalla, orang yang hilang sesuatu, yang tercari-cari barang hilang pun disebut sebagai dhalun. Maka di sini kita ulama mentafsirkan dhalan dengan makna tercari-cari, dan sebagian tafsir mentafsirkan ghairi alim, tidak mengetahui syariat, lalu diberi petunjuk oleh Allah sehingga kamu mengetahui syariat yang benar daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapati kamu orang miskin, seorang yang miskin, fa'aghna, lalu dia memberi kekayaan, mencukupkan kamu. Kekayaan di sini tidak semestinya menjadi jutawan, tetapi memiliki hati yang cukup, yang kaya, hati yang tidak bergantung kepada orang lain, sebaliknya bergantung kepada Allah Ta'ala sahaja. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, laisa al-ghina bi kasratil mal, walakin al-ghina ghinal qalb, atau ghinal nafs. Bukanlah kaya itu, lafaz hadisnya, laisa al-ghina an kasratil arad, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda, walakin al-ghina ghinan nafs, akan tetapi kaya yang sebenar itu adalah kaya jiwa. Kata ulama yang mensyarahkan hadis ini, di antaranya Mula Ali Al-Qari, kata dia, iaitu kaya jiwa, iaitu tidak bergantung, jiwa yang merdeka, yang tidak bergantung melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap-harapkan apa yang ada dalam milik orang lain. Fa ammal yatima fala taqhar, maka oleh demikian anak yatim janganlah, maka adapun anak yatim fala taqhar, maka janganlah kamu berlaku kasar terhadapnya. Fala taqhar, dan sebagian ulama mentafsirkan fala taqhar ai fala taghlibhu, fala taghlibhu ala malihi li dha'fihi wala tahqirhu, jangan kamu memaksanya atau merampas hartanya kerana kelemahannya, dan jangan kamu menghinanya, ataupun jangan di sini jangan berlaku kasar kepadanya. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Muhammad, sekaligus mengajar kita bahawa apabila kita dikurniakan suatu nikmat oleh Allah, maka kita kena bersyukur nikmat itu dengan kita membalas kebaikan kepada orang lain. Tuhan, yakni Allah, telah melakukan kebaikan kepada kamu, maka lakukanlah pula kebaikan kepada orang lain. Kamu dahulu yatim, lalu Allah memelihara kamu,
maka apabila kamu bertemu dengan mana-mana anak yatim, kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana Allah menyayangi dan mengasihi kamu. Wa amma sa'ila fala taqhar, dan adapun orang yang minta, orang yang datang minta kepada kamu, fala tanhar, jangan kamu herdik, jangan kamu halau, ya, sebaliknya berilah apa yang boleh kamu berikan. Kalau tak boleh beri, ya, ucapkanlah dengan ucapan yang elok kepada dia. Fala tanhar. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lisail haqquhu, bagi orang yang datang minta kepada kamu ada haknya walaupun dia datang dengan menaiki kuda. Ya, orang zaman Nabi, orang menaiki kuda adalah orang kaya. Ya, tapi kalau dia datang minta kepada kita, menunjukkan bahawa pada ketika itu dia berada dalam kesusahan, maka dia berhak untuk ditolong. Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in yang terkenal, yang masyhur, kata dia, orang datang minta itu adalah ibarat barid, postman, yang datang untuk membawa surat kita ke akhirat. Postman datang, kalau ada surat kita boleh berikan, dia akan hantar surat kita itu ke tempat tuju, sebagaimana alamat surat itu. Maka begitulah juga orang yang datang minta kepada kita, maka dia adalah orang yang diutuskan oleh Allah untuk kita kalau ada harta yang kita ingin postkan ke akhirat. Jadi kalau tidak ada, tak apa. Kalau ada, kita berikan, maka akan bertambahlah simpanan kita di akhirat, insya-Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat kurniaan Tuhanmu, maka kamu khabarkanlah atau sebutkanlah. Ya, jadi nikmat di sini, sebagian ulama mentafsirkannya, nikmat di sini merujuk kepada nikmat nubuwah. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun nikmat Tuhanmu, yakni kenabian ataupun wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada kamu, oleh Allah kepada kamu, jangan kamu simpan pada diri kamu sahaja, fahadis, tapi kamu kena sebutkan, kena sampaikan, kena baligh, kena sampaikan kepada orang lain. Namun kebanyakan ulama berkata nikmat yang Allah Ta'ala maksudkan di hujung ayat dalam surah Ad-Duha, di hujung ayat surah Ad-Duha ini tidak khusus kepada wahyu, nikmat ilmu ataupun nikmat wahyu saja, tapi semua nikmat mesti disebut sekurang-kurangnya kita menyebutkan alhamdulillah, iaitu ungkapan ataupun ucapan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghargai nikmat yang kita dapat itu. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tahaddus bi ni'matillah syukrun, menyebut nikmat Allah itu adalah tanda syukur. Wa tarkuhu, dan meninggalkan dari menyebut nikmat Allah itu kufrun, merupakan kufur, tanda kufur nikmat. Hadis bagaimana terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, hadis sahih kata ulama hadis. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir ketika mensyarah hadis ini, kata dia, asyukur salah satu aqsam. Syukur itu ada 3 bahagian, iaitu syukur dengan hati, dengan kita mengiktiraf dengan nikmat yang kita dapat itu daripada Allah, dan hati kita mengakui, mengiktiraf, dan pengiktirafan yang paling besar ialah dengan kita beriman kepada Allah. Yang kedua, syukur dengan anggota, iaitu dengan kita taat. Yang ketiga, syukur dengan lidah, iaitu dengan kita tahaddus bin ni'mah, menyebut nikmat dan menyebut nikmat Allah. Dan terutama sekali dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suka, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan Allah suka apabila dia menggunakan nikmatnya kepada seorang hambanya. Allah suka kalau hamba itu menzahirkan nikmatnya. Dia dikurniakan Allah dengan harta yang lebih, maka dia zahirkan dalam bentuk dia memakai pakaian yang elok, dia menyebut nikmat Allah kepada orang lain, bukan menyebut diri sendiri, tidak menyebut nikmat Allah. Sebagai contohnya, dia menyebut alhamdulillah, aku ini Allah Ta'ala kurniakan dengan nikmat sihat. Sebab alhamdulillah
dan aku ini Allah Ta'ala kurniakan dengan rezeki yang melimpah ruah. Kalau ada sesiapa di kalangan kamu yang perlu pertolongan, maklumlah kepada aku, insya-Allah aku akan tolong apa yang dapat aku tolong. Itu contoh at-tahaddus bin ni'mah. Namun kata Imam Al-Munawi, tahaddus bin ni'mah ini perlu diperlihatkan. Dia baik kalau tidak mendatangkan mudarat, tapi kalau dirasakan boleh mendatangkan mudarat ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah, fal aula kitmanuhu, maka yang lebih utama kata Imam Al-Munawi ialah kita senyap dan tidak beritahu kepada orang lain. Dia sebut contoh mudarat yang mungkin boleh timbul kalau kita menceritakan nikmat, di antaranya adalah hasad. Kalau kita cerita mungkin menimbulkan hasad kepada orang yang kita ceritakan kepadanya itu, maka lebih baik untuk dia tak perlu kita sebut nikmat itu. Dan mungkin juga jika kita bimbang boleh menimbulkan riak dan sebagainya, ujub, maka elok tak perlu kita sebut dan nikmat yang kita dapat itu. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian kita berkenaan dengan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, surah yang hebat, pengertiannya memiliki makna yang amat mendalam untuk kehidupan kita. Dan insya-Allah selepas ini kita akan mentafsirkan pula surah Al-Insyirah ataupun surah Alam Nashrah. Yang kata ulama, surah Ad-Duha dan surah Alam Nashrah ini adalah surah dua beradik, kerana berkatakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Di sebalik kepayahan yang Nabi rasai itu akan muncul bermacam-macam nikmat. Jadi mudah-mudahan kita pun samalah, ya, di sebalik kesusahan yang kita hadapi ketika ini daripada virus COVID-19 yang melanda negara kita dan juga dunia pada ini, akan muncul selepas ini yang bermacam-macam anugerah Allah, nikmat Allah, dengan syarat kita kembali kepada Allah dan kita menyedari semula kembali mungkin ada kesilapan-kesilapan yang telah kita buat selama ini. Kita menambahkan takwa kita kepada Allah dan berdoa kepada Allah, beribadat kepada Allah, membantu orang susah dan sebagainya, maka Allah akan melimpahi pertolongannya untuk kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.